Kami di Malaysia hari ini dan Hanif Miswan bersama Nazruddin Rahman masih lagi menemani anda dan kita nak bawakan satu isu kesihatannya. Ini berkaitan dengan pendarahan otak, antara simptom dan juga rawatan yang boleh dilakukan kerana ianya hanya memerlukan 1 detik sahaja berlaku dalam kehidupan kita, boleh mengubah segalanya. Tapi percayalah juga dengan hanya sedikit pengetahuan dan juga kesedaran berkaitan dengan perkara ini, ianya juga boleh mengekalkan jangka hayat kita untuk menghadapi isu ini kan. InsyaAllah isu ini juga popular kerana kemangkatan pemergian Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, iaitu mantan Menteri KPDN kita yang telah pun mengalami pendarahan otak. Jadi kita bersama-sama dengan Dr. Safiah Safwan, pakar perunding kanan neurologi Jabatan Perubatan Hospital Sungai Buloh bersama-sama kita. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Kita juga bersama dengan Dr. Albert Wong Si Heng, pakar perunding kanan bedah neurosurgery dari Hospital Umum Sarawak. Dari jauh datang di sini. Terima kasih Doktor. Thank you so much. Terima kasih. Ya, mungkin kita boleh mulakan bersama dengan Dr. Safiah lihat kepada pendarahan otak ini dan juga stroke, ianya tidak boleh untuk dipisahkan, ada hubung kaitnya. Di Malaysia secara umumnya, isu ini suatu yang berat, perlu diberikan pendedahan kepada semua doktor? Terima kasih Hanif. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana sudi berjemput kami berdua lah daripada KKM untuk membicarakan isu ni. Besar isu ni sebenarnya. Dia timbul bila berlaku sesuatu. Betul. Berlaku sesuatu baru isu ni timbul. Lepas tu disenar So secara umumnya stroke, saya harap masyarakat dah pernah dengar perkataan stroke tu. Kalau dulu kita kata angin akma. Betul. Stroke. Stroke ni ada, kita boleh bagi kepada 2 lah stroke ni. Satu, stroke iskemia. Di mana darah tidak sampai, tersumbat menyebabkan area tu matilah. Itu yang kita kata stroke tu. Satu lagi adalah pendarahan otak. Isu yang kita nak bincangkan pagi ini. Pendarahan otak maksudnya seperti dia punya bunyi lah. Pendarahan otak, berlaku pendarahan otak. Saluran darah tu pecah. Ada beberapa sebab lah boleh pecah So stroke ni kalau kita kata 2 ni di percentage dia lebih kurang 75-85 adalah disebabkan oleh iskemia. Jadi majoriti adalah iskemia. Dan 20%, 25% sahaja disebabkan oleh pendarahan. Jadi peratus untuk pendarahan otak ni kalau kita kira pesakit stroke lah. Betul. Jadi kecil 20%. 20%. Kecil tapi boleh jadi sangat besar lah maksudnya. Sangat serius Ya, betul. Jadi apa yang kita nampak daripada kes mantan Menteri KPDN kita yang telah berlaku begitu saja. Adakah itu modus operandi dia apabila berlaku pendarahan otak? Masa untuk kita mendapat rawatan tu sungguh singkat. Boleh doktor ulaskan sikit? Ya, sembagi. Terima kasih atas jemputan ini. Pendarahan otak itu adalah disebabkan beberapa mungkin punca. Satu-satunya adalah pendarahan yang diisi otak. Kami cakap basic ganglion bleed. Ini kalau ada hypertension ataupun darah tinggi, kalau tidak makan ubat dengan yang diikut dan diberitahu doktor itu memang itu saluran darah pecah. Tapi itu di bahagian otak isi yang salurannya itu kecil, tipis. Tetapi yang satu lagi ada aneurysm. Itulah yang boleh pecah kalau itu blood vessel atau saluran darah dia yang besar. Kalau boleh tunjuk sikit. Silakan. Jadi inilah saluran darah manusia di otak. Ini di bawah, ini di otak, ini kepala. Kalau dibuka ini, kalau ada ponjolan macam tayar nak pancik jadi dia boleh letup dia punya puncak. Itulah sebab meletup bila-bila masa. Itu dia macam balon, macam bom bermasa di dalam kepala kita begitu. Dan sangat singkat, sangat cepat dan dia mendadak. Kalau sakit kepala itu mendadak dan terguat itu kesakitan yang dipengalami oleh manusia itulah mesti diberi ingatan mungkin sudah rupture lah aneurysm. Saya dengan Hanif ni pun ada rasa kerisauan sebab kadang-kadang sakit kepala ni kita fikir sesuatu yang biasa, kita pun kerja long hours gitu kan. Betul, cuaca lah apa semua. Macam mana kita nak tahu Dr. Safiah? Sebab tadi doktor menggunakan istilah time bomb ni. Simptom-simptom dia mungkin ini membimbangkan kerana kita faham ada laporan mengatakan bahawa menjalani medical check up sepanjang tahun, dia tahu dan tiada risiko tersebut, tapi boleh terkena juga. Macam mana ni Dr. Safiah? Masalahnya dengan aneurysm ni, dia duduk situ diam-diam je. Diam-diam je. Masalahnya dia diam. Kita tak tahu, mungkin kita ada. Saya tak nak takutkan semua orang lah. Tapi dia ada kat situ, tak memberikan tanda. Kecuali dia mungkin kalau dia terkena kepada saraf, jadi kita nampak tanda-tanda yang lain lah. Tapi
Yang itu kalau seseorang tu mengalami macam Dr. Albert beritahu tadi, kalau pertama kali dalam hidup, first ever headache yang sangat sakit, macam kalau dia punya description macam kita ketuk dengan tukul. Boom. Sampai macam tu. Sakit Ya, sakit itu maksudnya berlaku pendarahan di dalam kepala. Ya, tapi yang kecil-kecil tu dia punya simptom tu berbeza juga. Mungkin sakit kepala salah satu, tapi saya nak beri kesedaran supaya masyarakat kita tahu yang bila berlaku tanda-tanda ni, tolong dapatkan rawatan. Ya. Kita mudah kita kata be fast. B-E-F-A-S-T. B stand for balance. Keseimbangan. Kalau tiba-tiba kita elok, tiba-tiba kenapa dia tengah berlaku tak stabil gitu, bertiga, pusing apa. Itu satu. B. E adalah apa? I. I penglihatan ya. I penglihatan. So tiba-tiba mata tak nampak. Ya, nampak macam ada curtain, kabut, tak nampak. Itu satu yang memerlukan pemerhatian. F adalah face. Muka, so kalau muka tiba-tiba jatuh, nampak senyum tak boleh. So kalau nampak orang macam tu, cuba senyum, sengit. Macam Bell's palsy. Macam Bell's palsy. Tapi Bell's palsy bukan stroke Ya saya. Ya saya. So kalau muka sengit sebelah, kita tengok pun cuba senyum, sebelah tak boleh kan. Itu face, facial. A adalah arm. Dia nampak sengit je. Cuba angkat tangan, satu jatuh. Satu lemah ataupun dia kebas. Tak boleh. Kebas gitu. Sebelah. Kebas ya. Itu A. S adalah apa sign? Tengok saya lupa. Speech ya. Speech, sorry. Speech, pertuturan. Contohnya dia tiba-tiba merapu, cakap merepek, stelo, dia cakap itu S, speech. T, tolong telefon. Angkat telefon dan call 999. So be fast, kita nak fast. Sebab rawatan stroke iskemia, kalau seorang pelakit itu sampai ke hospital yang berdekatan, kita boleh merawat. Kita boleh bagi clot blaster, kita panggil clot buster. Pertolongan awal itu pentingnya. Jadi kalau ada tanda tertentu tak pasti call. Bila call ambulans, beritahu kat mereka kemungkinan stroke. Tanda dia apa. Sebab kita sekarang ada ambulans kumpulan yang khas. Kalau ada stroke, dia akan hantar kepada hospital yang memberi rawatan. Yang khas memberi rawatan. Jadi dalam simptom yang kita nampak ni, daripada berita yang kita terima daripada peninggalan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, beliau mempunyai simptom mual dan nak muntah-muntah. Adakah itu antaranya juga sebab ada orang ingat, alamak dia ni salah makan? Ini subarachnoid hemorrhage. Ini adalah macam yang aneurysm, iaitu bonjolan yang kembang, dia boleh pecah. Dia sangat sakit kepala, dan selain daripada itu simptom, dia mungkin mual, sometimes ada epilepsi, kacauan, boleh jadi sawan. Dan pun macam tadi Dr. Sabir cakap, mata itu kecil jadi besar, yang sebab dia sentuh itu urat saraf di otak. Dan muntah-muntah juga. Itu salah satu. Dan koma lah yang akhir-akhirnya lah. Kalau koma itu semua orang tahu sudah desak lah, masalah besar. Saya ada statistik yang amat membimbangkan kalau kita dapat kongsi. Sebanyak 40% daripada pesakit stroke yang berumur di bawah 60 tahun tetapi kini kita melihat semakin ramai yang mengalami penyakit ni. Dan daripada Global Burden of Disease Stroke Statistics Worldwide 2016, 1 daripada 4 penduduk Malaysia akan mengalami stroke menjelang 2040. Sangat membimbangkan. Selalunya kita tahu bawah 60 tahun. Jaranglah dia lebih daripada 60 tahun. Tapi sekarang kita nampak kes ni semakin kerap berlaku. Mungkin ada komen daripada doktor-doktor sekalian. Silakan. Saya fikir umurnya menurun sebab kami lifestyle. Mungkin makan banyak, McDonald's, hypertension, dia darah tinggi. Itu salah satu yang tadi saya jelaskan, itu rupture lah, itu yang pecah, yang saluran darah kecil. Itu jadi bleed dalam isi otak. Lagipun mungkin terlalu banyak garam, kurang exercise, any generation, diam di rumah, video game ke apalah, itu mungkin satu sebab. Macam mana dengan tidur? Yang ini pun penting juga sebab kita ni sebagai pengacara kadang-kadang tak cukup tidur. Tak cukup tidur. Macam mana pula dengan makanan berproses juga? Adakah ini antara punca-puncanya? Tidur dengan makanan proses ni soalan yang paling orang suka tanya. Common lah. Ada tak? Memang.
tidak dinafikanlah kalau lifestyle kita ni sangat berkait rapat dengan penyakit. Ya, orang kurang tidur, orang stres, ya. Tekanan darah mungkin tidak terkawal. Kita kena tahu apakah risiko untuk dapat stroke nombor satunya. Ya, antara faktor risiko untuk dapat stroke, darah tinggi. Semua orang tahu darah tinggi is a silent killer, ya. Dulu zaman saya kecil-kecil dekat TV pun ada darah tinggi silent killer. Betul? Ya kan, betul kan? Pernah dengar kan? So darah tinggi silent killer. Kita tak ada tanda yang kita ada darah tinggi tau. Pesakit walking to my clinic blood pressure 200. 200 over 100, 200 per 100. Dia tak ada tanda. Dan tiba-tiba itu boleh yang itu boleh pecah boleh. Astagfirullahalazim. Kadang-kadang dia ada sakit kepala. Saya selalu beritahu kat pesakit saya, beruntung kalau mereka sakit kepala cek tinggi. Maksudnya dia warning tu, tolong datang rawat buat rawatan. So darah tinggi, kecil manis dekat Malaysia memang saya pun dah lupa statistik dia berapa, tapi memang sinonim lah. Sinonim darah tinggi, ya. 3 serangkai tu. 3 serangkai. Merokok. 4 serangkai. Yang itu kita. Dan kolesterol juga. Yang kita kolesterol, gaya hidup. Kita betul. sekarang ni kan depan komputer, depan YouTube, kerja pun YouTube saja kan. Betul. Kumpul kolesterol, kata aktiviti mengumpul kolesterol yang akan narrowing your blood vessels. Terjadi begitulah, ya. Kami pun ada statistik lokal lah yang tempatan mengenai itu berapa dia punya kematian yang disebabkan oleh pendarahan otak. Sebab kami ada komiti di KKM POML. Sekarang sudah 40% kematian maut yang berasal dari pendarahan otak. Betul. Okey. Banding dengan itu accident punya lah. Doktor, kita nak raikan soalan yang diberikan kepada penonton kita di Facebook Malaysia Live 23. Okey, yang pertama tu saya kira daripada Pak Ngah tu dah terjawab tadi, adakah punca strok dan pendarahan tinggi. Pendarahan ini adakah darah tinggi dan kolesterol, tadi dah dijawab. Dan mungkin dari Siti Zarina, saya selalu diserang sakit kepala dan pernah pergi ke kecemasan hospital, dan setelah dibuat CT scan doktor kata saya ada old stroke. Saya tak berapa faham. Boleh doktor tolong terangkan lebih lanjut? Dr. Syafina mungkin? Dia merupakan penghidap darah tinggi dan under medication. What is itu old stroke? Gini dah, nombor satu, sakit kepala 90% daripada pengidap penyakit sakit kepala tu tak ada sebab. Maksudnya kita panggil primary headache. Macam migraine semua tu kita panggil primary headache lah. So rawatan dia berlainan. Hanya 10% aja sakit kepala disebabkan penyakit-penyakit lain. Kalau doktor tu kata dia ada old stroke tu sebenarnya adalah kalau saya nak terangkan supaya orang faham, old stroke tu adalah parut aja sebenarnya. So dia pernah kena serangan stroke dahulu. Lepas tu dia sembuh jadi tinggal parut. Jadi so duduk diam-diam situ tak buat apa-apa. Dia tak tahu. Dia tak tahu pun. Kalau dia kecil, tak kena pula bahagian otak yang menjaga kita punya pertuturan, menjaga kita punya sistem motor. Memang dia tak tahu pun dia ada stroke. Jadi dia duduk diam-diam tu, dia tak buat apa-apa pun. Sekadar parut. Faham tak parut? Parut dalam tu mungkin kecil. Sebab dia melibatkan saluran darah yang sangat kecil. So dia tak tahu pun dia ada. Itu nasib dia lah. Ya, itu nasib. Maknanya bom bermasa dia tak kena area-area yang berbahaya. Betul. Okey, kalau saya boleh tanya kepada doktor, ya. Kita ada satu lagi soalan daripada Facebook, tapi saya nak tanya ke barangkalian survival. Kalau dikatakan nampak 20% dari penyakit stroke ni pendarahan otak, dan mereka instant death ataupun terlalu singkat masa untuk mendapatkan rawatan. Apakah kebarangkalian survival dia? Jadi dari segi yang biasa kami boleh buat dari subarachnoid hemorrhage macam yang kembang itu otak yang pecah, biasanya survival itu kalau keseluruhannya lebih kurang 30 hingga 40% saja. Itu keseluruhan. Ya, itu pun mengerakumi patient atau pesakit belum datang hospital. Tapi kalau sudah ke hospital, kalau tindakan lanjukan yang cepat, yang efisien sudah dibuat, dia memang ada harapan. Banyak. Ya. Biasanya macam di hospital Sarawak ini, kami memang klip lah aneurism, macam klip yang terlihat di sini lah. Bocoran itu ditutup dia mulut. Survivalnya lebih kurang 80%. 80%. Tapi mesti ada cepat lah. Pergi ke hospital awal itu, sebab time is brain, brain is time, time is brain. Brain is time. Baik, itu istilahnya. Doktor, kita nak raikan satu lagi soalan. Ini daripada Zarinas, nak tanya kalau result CT brain adalah brain
pontine infarct. Brain pontine infarct. Pontine infarct maknanya akan kena stroke ke sebab selalu sakit kepala yang mengganggu penglihatan, tapi kadang-kadang tanda-tanda macam sakit kepala hypertension. Okey. Kadang-kadang boleh confuse kan dia. Okey. Brain pontine infarct tu maksudnya stroke lah, kena kepada Silakan. Wah, dua doktor. nampak ke? Nampak ke kalau boleh zoom sikit? Boleh. Dia di kawasan sini. Kita otak kita ini otak besar kita. Ini kita punya otak belakang. Bila doktor kata otak belakang, ni macam ni ya. Otak kita gini. So ini adalah kita punya cerebrum, dua, kiri dan kanan. Lepas tu kita ada yang belakang ni, cerebellum. Cerebellum, dan kita ada brainstem. So pontine ni adalah brainstem ya. Dia adalah brainstem. Pontine infarct maksudnya stroke. Kalau kita kata infarct itu maksudnya adalah iskemik lah biasanya, iskemia yang tersumbat tu, saluran darah tersumbat. So dekat sinilah, dekat brainstem ni lah. So maksud soalan tu adalah dia memang kena stroke dan kena kawasan brainstem. Kecil lah tu, dia survive tu kecil lah. Kalau besar Macam mana rawatan dia pula? Rawatannya penyebab utamanya adalah darah tinggi. So kita kena kontrol darah tinggi supaya tidak kena stroke lagi. Rawatan khas dia antiplatelet kita panggil, atau ubat pencair darah ya. Pencair darah dia taklah dicairkan betul-betul, tapi dia kacau lah sikit kita punya sistem pembekuan tu. Antiplatelet orang biasa makan, saya rasa ramai pesakit kita tahu aspirin. Ya, kita bagi antiplatelet. Kita kena kontrol semua faktor risiko. Darah tinggi, kecil manis, kolesterol, itu 3 yang kita tahu ya. Lepas tu pemakanan kita. Kita kena jaga pemakanan kita kena jaga lifestyle kita lah. Kita kena amalkan cara hidup sihat. Betul. Dia akan balik kepada perkara itu juga doktor kan. Asasnya itu jaga lifestyle. Kita tak boleh lari. Of course stress, rehat. You all kena rehat juga. Mental health. Mental health is very important. Tapi mesti input lah. Kalau itu iskemia dan sumpatan, itu memang yang cara doktor Safia. Tapi kalau itu pendarahan, jangan makan aspirin sebab itu balik. Itu diagnosis sangat penting. Sebab dia punya perawatan mungkin berbeza. Itu yang penting. Dia ambil perhatian. Ambil nasihat doktor dan diagnosis. Diagnosis terlebih dahulu dan terperinci. Macam mana pula dengan komplikasi untuk mereka yang terselamat walaupun telah berlaku di pendarahan dalam otak mereka, telah melakukan rawatan dan sebagainya. Jadi apakah komplikasi yang mungkin berlaku? Adakah mereka mungkin akan mengalami proses pemikiran tu ada slow down sikit atau mungkin pergerakan motor dia. Terpenting saya fikir dari segi stroke punya ini hal adalah pencegahan. Miss avoid lah, jangan kena tolak kalau boleh. Tetapi memang manusia kami pun kalau umur meningkat memang berlaku juga macam kemalangan kalau itu berlaku. Apa kata efek itu macam Dr. Safia yang tadi cakap lah, itu terbulang kepada mana bahagian yang kena lah. Ada di pontine yang tertanya itu penonton ataupun di mana-mana tempat. Kalau tempat itu mengenai kontrol punya macam kaki tangan, dia akan lumpuh. Ataupun di bahagian percakapan sebelah di kiri ini tak boleh cakap dan sebagainya. Dan kalau lebih teruk jadi koma atau akhir-akhirnya meninggal lah, itu yang titik yang terakhir. Efeknya. Okey, Dr. Safia, terima kasih Dr. Mungkin Dr. Safia kita nak menyedarkan orang ramai ini satu tugasan yang berterusan. Termasuk kepada diri kami juga ni. Maksudnya tadi tu back to basic, menjaga amalan pemakanan, gaya hidup yang sihat semua. Tapi nak mendapatkan melihat kepada struktur badan kita ni, maksudnya kita panggil tu ujian kesihatan tu. Yang berkala tu. Mungkin boleh bagi nasihat penting untuk kita diagnose diri kita dulu. Sekali setiap tahun. Jangan dah sakit baru nak pergi semua. Macam mana tu doktor? Okey, terima kasih. Sekarang ni KKM punya plan is 40 tahun ke atas kita kenalah buat ujian berkala. So 6 bulan sekali ke? 6 bulan sekali. So memang disarankan 2 kali setahun ya. Terutama bila umur anda mencecah 40 ke atas. Sekarang saya tengok yang 35 dan 30 tahun pun dah semakin cakna. Betul. Terutamanya untuk mencegah. Prevention better than cure. 40 tahun ke atas. Ya, saya. Tiap-tiap tahun saya buat. Tapi sekarang sikit doktor. Sebab sekarang ni kat YouTube kita
kan YouTube kan banyak Yes, kan. saya. Kalau you all pernah tertengok YouTube mengata bila ada tanda-tanda stroke, cucuk sinilah, ambil Okey. dia cucuk keluar cucuk situ. Ya, saya. Itu tindakan yang tak betul lah. Jangan. Sebab kita ada rawatan yang saya Okey. beritahu tadi. Kalau kita boleh hadir ke hospital yang bersesuaian dalam jangka masa 4.5 jam. 4.5 jam. Okey. Ya, kalau kita boleh hadir ke hospital, kita boleh rawat. Ya, dengan ujian-ujian Masih kita ada boleh harapan. buat, kita ada Ya. harapan. Ya. Kalau dia adalah ischemic stroke, jenis saluran darah yang besar, yang tersumbat, ya kita ada rawatan. Kita kata tadi clot buster tu. Betul. Ya, itu satu. Ataupun kalau saluran darah yang besar yang tersumbat, apa kita buat adalah kita panggil mechanical thrombectomy. Maksudnya kita ada alat yang kita boleh sedut atau kita boleh sedut Boleh lah. Jadi tapi yang pentingnya kita kena tahu apa simptom stroke. Ya. Be fast, telefon. Betul? Jadi mereka akan hantar ke hospital yang berkaitan. Klang Valley ni insya-Allah tidak ada masalah. Betul? Kita ada Betul. banyak tapi InsyaAllah. Dan mesti makan ubat tinggi darah. Kalau suruh makan jangan simpan di Jangan meja simpan pula. Betul. di laci. Itu pula nasihat daripada Dr. Albert. Kadang-kadang kita rakyat ni pula doktor dah bagi tahu makan ubat tapi kita pula tak apalah. Messi dah selalu hadap ni, doktor Messi dah selalu kena ni. Sabar-sabar sajalah doktor. Bagi Terima ubat kasih. makan. Masih. Makan gaya Terima dosa. kasih. Terima kasih banyak kepada kedua-duanya. Kita nak ucapkan sekali lagi Dr. Safiah Sapuan, pakar perunding kanan neurologi, Jabatan Perubatan Hospital Sungai Buloh, dan juga Dr. Albert Wong Si Hiang, pakar perunding kanan bedah neurosurgery, Hospital Umum Sarawak. Dari jauh dari Kuching datang. Masih. Please travel safe ya. Please travel safe.